Hai, Assalamualaikum. Siapa yang dekat sini tak suka makan pau? Semua mesti suka kan? Tapi tak berapa rajin nak buat sebab kena uli lama, betul tak? Tapi kalau ikut resepi ni, uli manja-manja lebih kurang 5 minit je. Okey, tak perlu uli lama-lama sebab proses mengembang dibantu oleh baking powder dan juga yeast. Tengoklah hasil pau saya ni. Dahlah lembut, gebu-gebas, tak berkedut tau. Dan ada tips penting macam mana nak dapatkan pau lembut sampai malam. Jom teman saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Lembutnya pau ni. Gebu-gebas you all. Memang tak menyesal guna resepi ni. Makan pula waktu panas-panas. Lepas tu minum teh O. Memang marvelous. Nampakkan dalam tu berongga-rongga kan? Memang lembut sangat you all. Kalau kita beli, tak segebu macam ni. Inti pun kurang. Jadi eloklah buat sendiri. Senang je nak buat. Kos pun kurang. Pau ni walaupun dah sejuk, masih tetap gebu tau. Jom kita tengok bahan-bahannya. Okey, kita tengok bahan A dulu. 1 sudu besar instant yeast. 1 cawan air suam, okey pakai cawan metrik, dan 2 sudu besar gula caster. Jom kita tengok bahan B. 3 cawan tepung gandum, saya guna cap roast ataupun 375 gram. Kita ayak terlebih dahulu ya. 2 sudu besar shortening ataupun lemak sayuran. 1 sudu besar susu pekat. 1 sudu besar baking powder. Okey, kita ayak nanti. 1 sudu besar minyak masak dan secubit garam. Saya telah pun sediakan inti kelapa. Okey, dan buat bulat-bulat macam tu ya. Inti ni saya timbang 25 gram. Jom kita start. Masukkan air suam ke dalam mangkuk. Okey, masukkan yeast. Okey, kemudian kita masukkan 2 sudu besar gula caster. Sekarang kita kacau sampai gula tu larut ya. Kalau nak tahu yeast tu aktif ataupun tidak, ianya akan berbuih selepas kita simpan. Okey, sekarang tutup dan kita simpan ataupun biarkan selama 15 minit. Dalam mangkuk yang lain, masukkan tepung gandum. Pastikan tepung ni diayak terlebih dahulu ya. Sekarang masukkan baking powder. Okey, kita ayak juga. Sekarang kita kacau dahulu ya guna whisk. Selepas 15 minit, okey kita masukkan bahan A tadi. Nampak tu berbuih-buih kan? Ini maksudnya yeast tu aktif. Okey, masukkan. Sambil tu kita kacau. Okey, masukkan sedikit-sedikit. Dan habiskan kesemuanya. Sambil tu kita kacau. Sekarang saya masukkan secubit garam. Okey, ini pula ialah shortening. Okey, masukkan 2 sudu besar ya. Shortening atau lemak sayuran ni mesti letak tau. Fungsinya nak bagi pau kita gebu dan juga putih. Sekarang masukkan susu pekat. Okey, sekarang kita uli-uli manja sampai kesemuanya sebati. Okey, dan dough tidak melekat di tangan dan juga di bekas. Okey, inilah hasilnya ya selepas diuli selama lebih kurang 5 minit. Yang terakhir sekali masukkan minyak masak. Fungsi minyak masak ni nak jadikan pau kita lembut sampai malam. Okey, buat pagi, malam pun masih lembut lagi tau. Okey, kita uli lagi lebih kurang 2 minit. Okey, supaya semua minyak tu sebati ya pada dough. Okey, sekarang saya tutup dough ni menggunakan plastik. Okey, boleh juga guna tuala yang bersih. Okey, kita akan perap selama 30 minit. Baiklah, selepas 30 minit, nampak tu dough kita mengembang. Okey, so kita kena tumbuk-tumbuk ya macam ni supaya angin keluar ya daripada adunan dough kita.
Okey, kita uli semula dough kita sekejap. Okey, sekarang dough dah jadi lebih lembut dan sekejap lagi bolehlah kita bentuk-bentukkannya. Saya taburkan sedikit tepung gandum ya di atas alas tu. Okey, baik. Sekarang kita akan bentuk-bentukkan pau ya. Tapi sebelum tu saya potong kepada beberapa bahagian dulu ya. Dough ni saya timbang lebih kurang 45 gram. Lepas semua kita dah timbang, okey, saya buat bentuk bulat-bulat macam ni. Okey, kita jangan lupa ya guna sedikit tepung gandum. Okey, untuk elakkan melekat. Baik, sekarang kita dah boleh masukkan inti kelapa. Inti ni bergantung kepada cita rasa masing-masing ya. Boleh letak inti kacang merah. Okey, kaya pun sedap. Okey, bila dah bentuk cantik macam tu, okey, saya letakkan di atas baking paper. Ulanglah proses yang sama sehingga habis ke semua dough. Bila dah masukkan inti, mesti tutup ya. Okey, kita simpan dalam bekal bertutup dan saya perap lagi 10 minit sebelum kita kukus. Baiklah, tadi saya telah pun didihkan air di dalam pengukus. Pastikan air betul-betul mendidih, barulah kita kukus pau kita lebih kurang 8 hingga 10 minit menggunakan api sederhana besar. Pastikan penutup itu dibalut dengan kain ya, untuk mengelakkan air menitik di atas pau. Nanti tak cantik. Tips yang paling penting nak elakkan pau kita berkedut, bila dah masak jangan buka dahulu penutupnya ya. Alihkan dari periuk pengukus biar 5 minit. Okey, selepas ni baru kita buka. Ini untuk elakkan perubahan drastik suhu. Okey, jadi pau taklah berkedut. Okey, lepas 5 minit baru kita buka tudung pengukus. Hasil pau kita memang sangat gebu-gebas. Okey, sangat lembut. Okey, dan bertahan sampai malam. Sesiapa yang nak jadikan jualan, memang insya-Allah laku keras guna resepi ni. Selamat mencuba sahabat semua.